Okey. Boleh nampak PowerPoint ni ya? Boleh, boleh. Okey. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okey, untuk malam ni saya ditugaskanlah oleh Tuan Muhaimin untuk memberikan sedikit sharing tentang cara-cara untuk kita jual saham IPO melalui website ataupun app M+. Jadi sebelum kita mulakan kita punya sesi sharing ni, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Kata apa, jika tak kenal maka tak cinta kan. Okey. Jadi nama diberi Muhammad Aiman Amin bin Ramlan. Boleh panggil saya Aiman lah. Asal daripada Ipoh Perak. Jadi menetap di Ipoh Perak. Kerjaan sekarang masih belajar. Lepas tu dalam masa yang sama berkhidmatlah di bawah Tuan Muhammad sendiri. Dalam masa yang sama belajarlah insyaAllah. So tujuan saya memberikan sedikit kata perkongsian pada malam ni adalah disebabkan saya ni kira antara kira macam orang terpenting lah untuk urusan jual IPO saham Tuan Muhaimin ni. Kiranya Tuan Muhaimin dah beberapa kali mengamanahkan saya untuk study tentang cara untuk jual saham di M+ lah. Jadi dapatlah study sikit-sikit. Jadi saya ni tak adalah ilmu tak tinggi mana, cuma berdasarkan pengalaman kata apa 2-3 kali lah kita cuba, alhamdulillah ada kata apa result yang baik, walaupun taklah seberapa tapi ada insya-Allah. Jadi kiranya grup ni sharing ini terbuka terutama kepada yang dapat IPO Ecomed ni. Jadi esok insya-Allah akan listing. Jadi malam ni kita berikan satu persediaan lah. Persediaan awal untuk kita ambil tahu, fahamkan, dan supaya esok kita boleh bersedia. Sebab IPO ni antara yang terpenting juga ya, sebab di samping kita bermain saham biasa, IPO ni agak penting sebab dia terpilih. Bila kita mohon tu susah nak dapat, tapi bila dapat tu kalau betul cara kita buatnya, insya-Allah ada result yang baik untuk kita insya-Allah. Jadi so kita teruskan. Saya sebelum kita mulakan sesi sharing ni, saya akan ceritakan 3 situasi. Dia akan tiga situasi ni agak penting. Jadi harap kalau boleh ada apa-apa soalan boleh tanya nanti ya lepas ni. Insya-Allah kita akan buat satu persatu insya-Allah. Jadi 3 keadaan ni. Yang pertama, sebelum kejadian, maknanya sebelum macam sekarang ni, beberapa jam, kalau boleh kita katakan beberapa jam sebelum kaunter saham dibuka, pukul 9 pagi. Jadi bermula daripada sekarang lah, ataupun 2-3 hari lepas, sehinggalah pukul 9 pagi. Selepas itu semasa ada kejadian, iaitu pukul 9 dan ke atas. Dan selepas itu yang ketiga, selepas kejadian, iaitu selepas kita jual IPO, saham IPO tersebut. Bila kita dah jual, ada kita punya step seterusnya pula. Maknanya untuk kita ambil tahulah sedikit pendahar sharing based on apa yang saya tahulah insya-Allah. Okay, so kita pergi yang pertama. Yang pertama, sebelum hari ataupun waktu kejadian. Okay, yang pertama, seperti mana kita tahu, M+ ni ada app dia di Play Store ataupun di Apple lah, Apple App Store dan lain-lain. Okay, jadinya untuk yang pertama, kiranya masih tak tahu lagi user ID dan password, diminta untuk berbuat demikianlah, untuk login siap-siap sekarang, bermula sekarang. Kalau boleh hafal siap-siap ID dan password. Sebab yang penting Okay, so yang seterusnya, semak kaunter saham di portfolio. Okey. Setelah kita dah login tadi di M+ di depan tadi, dia akan keluar dashboard di depan ni. FBM KLCI sekian. Ini adalah waktu hari langsung.
Kalau waktu luar dia kadang-kadang tak hidup. Dia memang tak hidup kadang-kadang. Tapi bila waktu langsung pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang dia akan berjalanlah di sini, tapi kita tak boleh ambil, tak payah ambil tahu, tak apa. So yang kedua, step tadi kita nak cakap semak counter saham di portfolio Joe. So kita pergi ke garis 3 sini. Lepas kita pergi ke garis 3 sini, kita pilih portfolio. So seterusnya di sini kita akan tengok nama counter yang kita dah berjaya dapatkan count kuantiti dia ataupun lot dia di mana-mana bank lah, Maybank ke ataupun sekian, dan kita attachkan dengan M+. Okey. Jadi bila dah keluar, ini contohnya saya ambil pengalaman daripada counter 7 Setia. Saya dapat pengalaman menguruskan urusan jual beli di 7 Setia. Ini kira antara yang antara yang terbaik lah saya jual. Jadi kat sini kalau boleh tengok masa saya beli dulu, masa saya dah dapatkan dulu 0.7 maknanya 70% lah. 0.7 dan 70%. Jadi kuantiti yang saya dapat 15,000. Lepas tu kat sini akan hidup lah nanti bila hari kejadian pukul 9 pagi nanti. Jadi apa yang saya nak cakap di sini, portfolio ni kita kena perhatikan dulu sama adakah counter yang kita dah berjaya dapat tu ada tak di sini. Counter contoh esok Ecomed, dia punya harga dia, lepas tu kuantiti dia. Setakat yang saya tengok tadi masih tak keluar lagi. Jadi biasanya saya tengok macam contoh hari listing tu 19.25. Jadi dia akan keluar biasanya pagi tu sebelum pukul 9, 7.30, pukul 8, dah paling lewat lah pukul 8 macam tu dia dah keluar. Jadi kita akan tengok di situ, okey kalau ada, so kita dah boleh standby. Okey. So, selesai di situ. Terus kepada semasa kejadian. Okey semasa kejadian ni kalau boleh ambil take note lah insya-Allah. So, pada hari kejadian ni pukul 9 pagi, kita pergi balik kepada portfolio yang saya cakap tadi tu. Okey, situasi dia akan berubah. Daripada warna putih tadi dia akan pergi ke warna hijau ataupun warna merah sinilah. Okey, kita baca kat sini dulu. Perhatikan harga pertama di bawah harga beli dalam 3 minit awal. Jadi bermula daripada pukul 9 1 saat, pukul 9 1 saat dia akan bergerak di sini warna hijau ataupun warna merah. Sini. So, warna hijau ataupun warna merah. Kebiasaannya IPO memang warna hijau lah. Kita akan menunjukkan bahawa hijau tu untung, merah tu rugi. Jadi pada waktu tersebut adalah waktu ideal untuk kita cari kita tengok harga yang start keluar daripada depan mata kita berapa. Okey, macam contoh di sini 0.795. Jadi di sini apa yang saya nak cakap, sebelum tadi kita sebelum hari kejadian pukul 9 tadi, sepatutnya kita dah ambil tahulah, maknanya boleh tanya dengan dalam grup, boleh tanya dengan kawan-kawan mana yang dapat IPO, dia orang akan beritahu, kebanyakan dia pihak bank ataupun broker-broker, dia orang akan beritahu ramalan-ramalan harga yang akan keluar. Sama ada macam contoh tinggi ataupun rendah ataupun average. Jadi daripada situ kita boleh buat anggaran lah berapa yang kita boleh target. Macam contoh ya, pukul 9 1 minit saya tengok di sini 0.795. Jadi pada masa tu adakah saya nak tunggu lagi antara pukul 9 ke 9.3 minit ni? Adakah nak tunggu lagi? Itu terpulang kepada saya ataupun terpulang kepada anda. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, ada 3 waktu ideal yang saya boleh cadangkan. Kiranya kita nak katakan nak pilih waktu yang terbaik untuk kita jual dengan harga yang kita rasa cukup dah, untung dah, itu insya-Allah. Jadi antara yang biasa saya dapat, yang biasa saya buat antara pukul 9 hingga 9.3 minit pagi. Jadi antara 3 minit ni adalah waktu yang paling penting sekali, paling kena fokus sekali. Kita kena tengok adakah sampai kita punya target tu. Macam contoh anggaran dia, kalau contoh 0.795 kita target
mungkin dalam pukul 92 minit 0.81 contoh. Kita target macam tu. Jadi kita tengok dulu pattern dia macam mana. Agak-agak boleh naik tak? Kalau kita rasa kita boleh yakin dia akan naik, jadi kita target harga tersebut. Kita boleh target lah pukul berapa sekian-sekian. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh nak anggarkan berapa, boleh ikut saja pada tip yang yang biasa saya buat lah. 3 minit awal. Antara pukul 9 ke 9.3 minit. Jadi pukul 9 tu dah dapat keluar berapa harga, terus tengok balik harga anggaran tadi dan kita akan tengok. Kita akan buat perbandingan dengan fikiran kita sendirilah. Okey, agak-agak dalam sekian 9 berapa minit, harga dia akan jadi macam ni. Jadi dalam masa tu kita akan terus target untuk jual. Okey, itu sajalah insya-Allah. Senang je. Jadi di sini sebenarnya saya nak tunjukkan situasinya agak kelam kabut sebab mungkin apa yang saya cakap di sini belum lagi merasai belum lagi kata apa ada feel kalau pada yang first time lah. Tapi kalau kepada yang dah biasa, dia tahulah apa nak buat. Tapi saya boleh tunjukkan satu demo sini sikit kalau dapat perasan, kalau dapat tengok insya-Allah. Contoh ya. Okey. Saya pergi ke portfolio ni pukul 9 Jadi pukul 9 tu contohnya pada pukul waktu ni teladan. Okey, harga dia akan berkelip-kelip macam ni. Apa perasan pada waktu warna hijau tu? Dia akan berkelip-kelip macam tu. Jadi masa ni sebenarnya kalau ikutkan pengalaman saya agak berdebar lah sebab kita tengok cepatnya naik, cepatnya turun. Dia memang akan naik 5 sen, dia akan naik berkelip naik 5 sen, tiba-tiba turun. Dia dah takut. Jadi pada masa tu tip saya adalah fokus dan target pada apa yang kita nak. Macam tu. Kalau senang bahasanya, abang kata Tuan Maimin dia kata jangan tamak. Jadi jangan tamak tu bergantung kepada diri kita lah. Apa yang kita rasa kita boleh buat. Berapa kita target, berapa kita nak. Lepas tu bila dah sampai pada hari kejadian, kita kena tengok atas perbandingan kita, pemikiran kita sendiri insya-Allah. Okey Seterusnya, selepas kita dah tengok situasi tersebut, kita kena pergi ke portfolio tadi. Kita dah tengok bila dia dah open pukul 9. So next seterusnya kita nak jual ni. Jadi kita nak jual, cara dia kita kena pergi ke dashboard. Search kita punya counter. Kalau macam contoh counter Ecomate, so search di sini Ecomate. Bila dah search akan keluar dan kita pilihlah counter yang kita nak jual pada waktu tersebut. So bila dah keluar counter ni tersebut, so kita akan tengoklah di sini pun sebenarnya 0.82 ni yang di sini ni dia akan berkelip-kelip juga macam di portfolio tadi. Tu cuma tak ada videonya lah. Saya tak sempat nak screen record. Jadi di sini pun kita akan nampak dia akan berkelip-kelip. Jadi kata apa, sabar-sabar, tahan-tahan je dulu. Kita tengok, kita target je apa yang kita boleh buat. Berapa dah standby untuk contoh 95 minit 55 saat jual terus. Macam ni kan. Pada waktu sebut 95 minit 55 saat jual terus. Okey. So, seterusnya cara nak jual. Okey. Yang ini pada best sell ni kita akan pilih pada harga yang terbaik kita nak jual. So di sini pula kadang-kadang macam contoh 0.625 tu sendiri dia akan menaik dan menurun tau. Jadi kalau kita nak jual secara langsung, kita tengok berapa harga tersebut. Kalau contoh dia berkelip tu, dia naik turun tu, contohlah 0.625 dengan 0.630. Jadi dia naik 630 tu sekejap, lepas tu dia turun balik 0.625. Jadi dalam masa yang kita nak jual tu, contohlah pergi dekat best sell tu, scroll di atas, pilih 0.630, pilih normal. Modality ni tak apa, biar limit. Harga pada harga yang kita nak jual tadi, harga yang kita dapat tadi itulah harga yang kita nak tadi tu 0.63 contoh.
kuantiti ni pula, kuantiti ni kepada kuantiti yang kita dah tengok tadi, awal-awal tadi pada portfolio. So kita kena tengok lah, kita kena ingat lah kuantiti ni. Kuantiti ni 15,000 ni. So, terus, okay. Cara kiraan dia, okay, ya. Yang kuantiti tu bukan yang kita dapat ke waktu kita apply hari tu? Ya betul. Jadi, pentingnya kita nak tengok pada portfolio tadi sebelum bermula pukul 9 tadi. Jadi kita akan tengok kuantiti kita di sini. 15,000 kan? Okey. Jadi pergi balik kepada sel tadi tu. Okey. Dekat sini dia akan kata kuantiti kurungan kali 100 share. Jadi maknanya cara kiraan mudah. Berapa belas ribu tadi? 5,000 contohlah kan. Tadi 15,000. Bahagi dengan 100, so akan dapat 150. So kalau letak sini 150 sahaja. Okay, validity today. Lepas tu terus kita pergi ke order preview lah, insyaAllah. Terus pergi ke order preview. Okay, lepas pergi ke order preview, akan keluar satu skrin yang mengatakan nak letakkan minta password. Jadi di sini kita kena ingatlah password kita. Password masa login tadi tu. Tu sebab saya pentingkan untuk login kan dulu sekarang. Login siap-siap. Maknanya kalau rasa terlupa, kalau rasa tak ingat, boleh cuba ingatkan balik, hafal siap-siap password. So masa kita nak jual tu kalau boleh, biar masa tak terlalu lama untuk kita isi password apa semua. Sebab takut harga akan berubah secara langsung. Okey. Jadi lepas kita dah tak password, tekan OK. Man. Okey. Back ke slide sebelum ni. Back sebelum Back ni. ke slide 11. Okey, ni. Okay. Nak tambah sikit. Dekat bahagian confirmation tu boleh skip pun tak apa tu. Okey. Tak payah tak tanda skip ya sebab takut makan masa. Ya, betul. Skip je tu. Kalau kita skip ni tak perlu tak password ya? Tak kena tak password tapi dia tak keluar order preview. Kan tadi keluar ni order preview kan? Ni yang tu dia tak keluar, dia lambat kat situ. Kita terus skip je bahagian tu sebab memang kita dah confirm lah. Okey. Maksudnya tekan je lah. Ya, tekan di sini. Nanti kalau nak jual IPO esok commit pun tanda order skip confirmation tu tak payah tak tanda lah. Kena tanda. Sikit terus bahagian order preview. Okey, baik. Di sini nanti tanda di sini skip confirmation insya-Allah. So seterusnya letak password. Bila dah letak password, kalau kata tak tanda tadi, dia akan keluarlah order preview. Tapi kalau katakan dah tanda, so dia akan terus skip lah kepada confirm. Dia akan terus auto confirm lah insya-Allah. So dah selesai di situ. Kita akan pergi pula kepada selepas waktu kejadian. Maknanya lepas kita dah jual IPO tu insya-Allah. So untuk kita tengok pula IPO yang kita dah jual tadi, kita boleh pergi kepada dashboard balik. Pergi kepada dashboard. Cara nak pergi ke dashboard tu tekan saja di butang 3 kiri ni boleh. Tak ada masalah. Butang 3 di kiri ni tekan saja dia akan pergi ke dashboard. Ataupun kita nak pergi ke mana-mana ruang kita boleh buat. So kita pergi ke titik 3 ni, kita pilih order status. So dia akan pergi ke satu skrin ni lah. Satu bahagian di order status yang mengatakan bahawa counter kita tu sudah berada dalam fasa menjual. Jadi sama ada dia ada dua situasi, sama ada confirm ataupun all match. Jadi confirm ni masih dalam proses. Maknanya kita tengah menunggu queue untuk dijual. Jadi kepada all match pula, setelah berlakunya all match, kita akan tengok, okey, alhamdulillah, maknanya proses kita menjual tu sudah berjaya insya-Allah. Okey, selesai kot insya-Allah. Itu je. Itu je, kena hafal dua tu je, confirm dan all match. Kalau all match tu dah selesai masalah. Alhamdulillah insya-Allah. So kalau katakan confirm ni masih berlarutan, ni jarang-jarang berlaku lah. Kalau katakan confirm tu masih berlarutan, kita kena ubah kita punya harga. Tapi kalau ubah punya harga ni berbalik pada harga apa tu? Kepada order preview tadi. Dekat sini. Kita kena ubah harga di sini. Ubah harga di sini pula, kita kena patah balik di counter ni. Sama ada harga yang kita dah cop tu
dah jatuh ke ataupun dah tak dapat. Kalau tak dapat, maknanya kita kena tengok harga semasa. Itu sebab pentingnya kita kena tengok pada keadaan semasa tersebut. Bila dah jual, bila kita dah mula menjual, kita kena cepat-cepat tengok di order status. Cepat-cepat pergi kepada order status ni. Sama ada dia confirm ataupun all match. Jadi kalau dah all match, alhamdulillah boleh tutup dah tu telefon, insya-Allah. Okey. Okey, selesai ya. Baik. Tu info tambahan pula. Okey, info tambahan ni kata apa, sesudah selesai lah kita dah menjual IPO tu, kita nak keluarkan duit kita lah, maknanya kaut hasil. So kita boleh pergi kepada dashboard balik, titik 3 di kiri tu, pilih withdrawal dan kita pilih cash withdrawal. So cara nak keluarkan duit di situ, pergi ke situ, so next. Okay, trust amount ni harga kiraan selepas kita menjual tu dia akan keluar di situ. Maknanya lepas kita jual all match tu dah selesai, dia akan masa 1 ke 3 hari. Sehari hingga ke 3 hari macam tu. Kalau lebih kurang sehari ke 3 hari dia akan proses dan akan masukkan jumlah amount di sini. Okey. Bila dah keluar jumlah di sini, maknanya kita bersedia. Maknanya duit tu bersedia untuk di withdraw. Maknanya dia boleh masuk kepada akaun lah. So kita pergi kepada jumlah harga. Kita akan nampak jumlah harga di sini. So di sini bank to be deposit. Pilih akaun bank yang memang bawah nama kita. Kita tak boleh withdraw kepada akaun bank orang lain. Hanya di bawah akaun nama kita sahaja. Jadi macam contoh kita daftar akaun IPO tu bawah Maybank. So better keluar daripada Maybank jugalah. Okay. Bank to be deposit, pilih akaun bank sendiri. Letak amount terpulang kepada masing-masing lah. Nak keluar semua boleh, nak keluar partially sikit-sikit pun boleh, tak ada masalah. Dan submit. Okey. Dan submit tu kira akan ambil masa sehari ke 3 hari jugalah. Macam tu. Okey, sehari 3 hari. Okey, selesai. Okay. Nak tambah sikit. Okey, sila. Bahagian jual IPO tu, lepas kita jual IPO, kita tak boleh terus keluarkan duit. Dia akan ambil masa 2 hari bekerja. 2 hari bekerja, kira hari ketiga tu baru boleh keluarkan duit. Macam tu. So kalau contoh jual hari esok Isnin, maksudnya kena tunggu, hari Selasa kena tunggu, hari Rabu kena tunggu, hari Khamis baru boleh keluarkan. Itu konsepnya. Sama juga kalau kita beli saham biasa dekat dalam apps tu pun sama. Lepas kita jual, dia tak boleh terus keluarkan duit. Kita kena tunggu 2 hari bekerja. Macam tu. Kalau jual hari Khamis, kira kena tunggu hari Jumaat, kira Jumaat tak boleh keluarkan. Lepas tu Isnin, hari Selasa baru boleh keluarkan. Ya, betul. So kalau yang mana jual Ecomed, kira hari apa tadi? Senin, Khamis. So Isnin, Selasa, Rabu. Khamis lah. Khamis baru boleh keluarkan duit. So nanti kalau tengok trust amount tu, kalau dia akan tulis kosong. Kalau lepas jual kita nak keluarkan, dia akan tulis kosong kat situ. Kira memang tak dapat keluarkan lah. Betul. So tambahan sikit. Dan cadangan saya kalau lepas dah jual IPO tu, kalau yang tak trade saham, keluarkan je lah, sebab kita nak guna untuk IPO lain pula. Ya, betul. Okey, itu je. Okey. Selesai dah insya-Allah kat situ. So untuk withdraw tu kita dah selesai. So kita pergi kepada info yang kedua, info tambahan yang kedua. Cara-cara, dia tersilap ni, patutnya silap ni. Patutnya kita kata cara-cara nak kira untung. Cara-cara nak kira untung ataupun rugi. Okey. Untuk di sini pula kata apa, Tuan Mohimi dah syorkan satu apps iaitu MyStock. Jadi saya pun dah cuba tadi. Boleh dapatkan link ni nanti saya akan paskan link ni di grup. Boleh tengok cara macam mana nak guna. Tapi saya akan ajar juga sedikit demo di sini. Okey. Lepas kita dah install, dia akan keluar muka depan dia macam ni tau. Okey. Jadi kita akan tengok berapa harga kita jual, berapa harga kita beli, dan dia akan tolak siap sekali dengan charge broker daripada app yang kita guna. Contoh kita guna app M Plus kan. Jadi M Plus pun sebenarnya dia akan ada
charge broker dia. Maknanya kita tak boleh jual beli suka-suka hati je. Maknanya kita akan tengok berapa pula dia akan ambil duit daripada kita. Maknanya sekali transaksi kita jual, sekali transaksi kita beli, dia akan makan charge sekian-sekian harga lah. Macam ni kalau saya tengok di sini RM8. Jadi maknanya contoh kita sekali je menjual IPO tu, sekali tu dia akan tolak RM8 kepada kita. Maknanya charge RM8 kepada kita. Jadi kalau suruh saya, kalau nak selamat, kita kira dululah. Ini sekadar info tambahan lah. Okay. Untuk harga membeli, kita letakkan harga yang masa kita beli tadi pada awal-awal sekali tu kita beli. Lepas tu berapa share yang kita dapat. Dekat M Plus tu kita letakkan harga di sini, contoh 15,000, kita letak 15,000. Harga jual harga yang kita dah jual tadi. Kita yang dah selesai sell tadi tu. Kalau contohlah katakan kalau kita nak kira sebelum ni, kita target lah agak-agak macam contoh sekarang ni kita dah agak-agak 0.33 harga kita beli. Dengar-dengar contoh 0.37 ataupun 0.38. Jadi kita letak sini 0.38. Lepas tu kita tick lah intraday. Stamp duty dan clearing fee ni abaikan. Ataupun intraday ni kalau boleh abaikan pun tak apa. Tapi tak apa, kita tick je. Bila tick, dan di sini pula broker pilih M Plus online dan kita terus klik untuk calculate. Okay, lepas kita calculate, kita akan dapat satu calculation details yang mengatakan bahawa sama ada kita punya membeli dan menjual tu adakah untung untuk kita dapatkan kata apa saham untung lah kan maknanya kan. Maknanya kalau contoh kata macam Tuan Muhammad kata tadi, tak nak main balik IPO yang akan datang, jadi sekurang-kurangnya balik modal dan untung yang kita boleh dapat tu kita boleh buat untuk belanja lah. Macam tu. Contoh macam ni, profit ni dia akan nyatakan di bawah ni lah. Berapa harga dia dan berapa persen yang kita dapat. Macam tu. Sekali dah tapi yang bagusnya ni sini macam saya cakap tadi, dia dah tolak siap-siap lah. Dia punya charge daripada broker M Plus ni. Macam contoh kalau contoh guna UOB, dia akan dapatlah berapa charge daripada UOB. Kalau contoh daripada sekian-sekian, berapa sekian-sekian. Dia akan, jadi maknanya di sini ni kita boleh pilih di sini. Jadi kita akan dapat calculation dia berapa kita beli, berapa kita jual dan kita akan dapat berapa profit dia. Itu sajalah, insya-Allah. Kita akan dapat tahu sama ada kita untung ataupun rugi. Jadi setakat itu sajalah, insya-Allah perkongsian saya pada hari ini. Persediaan saya yang pentingnya ada 3 perkara tadi. Sebelum, semasa dan selepas. Jadi antara yang paling penting saya cakap, antara yang kata apa perlu ditekankan adalah 3 minit awal antara pukul 9 ke 9.3 minit. Itu antara waktu yang paling ideal lah untuk kita katakan menjual kita nak tengok dulu ataupun kita nak nak queue pun boleh. Kalau style orang yang dah lama tu, kita boleh queue pula berapa harga sekian-sekian kita nak agak-agak berapa. Jadi bila masuk je pukul 9 tu, kita akan tengok berapa dia naik, berapa dia turun. Jadi kita boleh queue pula daripada situ. Contoh. Kalau contoh katakan tadi 0.975. Kita agak-agak dia akan queue dia akan naik sampai 0.81. Tapi kita tak nak tunggu. Kita yakin rasa macam naik. Jadi kita boleh queue pula dekat situ 0.81. Jadi bila saham tu akan naik je pada 0.81, tak kira pukul berapa pun, contoh pukul 9.7 minit ke 9.8 minit ke, hit je 0.81, dia akan terus all match kita punya saham. Macam itu. Itu cara yang cara kedua lah, kira expert lah. Itu kalau orang yang dah pandai. Tapi kalau nak senang, untuk yang first timer ni macam saya pernah buat, kita terus jual langsung saja. Karenanya cara pertama ni kita nak ambil pengalaman menjual dengan cara yang berhemah. Itu dia. Kalau dapat kita merasai dengan betul, insya-Allah sama-sama kita boleh kongsi juga yang lain. Insya-Allah. Saya pun tak berapa pandai tapi kita sama-sama bantu untuk berkongsi. InsyaAllah. Itu je lah. Okey, setakat itu sajalah perkongsian saya. Ada apa-apa persoalan? Kalau ada apa-apa nak tanya.
Yang pasal hijau dengan merah tu kan. Macam mana kalau tiba-tiba esok merah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Okey. Tuan Amin ada nak jawab? Tak berani saya cakap. Yana sekali lagi soalan, tak dengar. Soalan? Apa soalan? Dok, macam kalau tiba-tiba dekat bahagian first tadi tu, dashboard tadi tu, tiba-tiba keluar merah. Tadi aja untuk hijau je kan. Dashboard mana? Dekat sini. Kalau katakan merah kat sini, Min. Mana? Oh. Tahu tak masuk merah tu ke apa dia? Rugi. Dia kira kalau contoh, macam contoh okay, kita tengok hijau sebab harga 7 setia tu 70 sen. Jadi harga tu dia naik sampai 0.795, kira untung lah. Tu jadi hijau. Kalau dia contoh dia harga dia jadi 0.695, kira dia akan jadi merah lah. Memang rugi lah. So, okay, macam mana kalau jadi merah? Kalau jadi merah kak, cadangannya jual je lah. Jual je. Dan pengalaman lah, setakat pengalaman Aimi sendiri dan saya sendiri tengok biasanya kalau kita jual pada ada waktu yang terbaik tu, waktu idea tu kan. Biasa insya-Allah pukul 9 sampai 9 suku tu insya-Allah biasanya tak merah. Setakat pengalaman duduk jual beli IPO dekat 10 IPO ni biasanya 9 sampai 5 suku, 9 sampai 9 suku tu biasanya hijau. Dia lepas 9 suku tu merah. Dia lepas 9 suku dan ke atas lah. Tapi ada juga setengah kes sampai pukul 4.30 pun masih hijau lagi. Dia esok lusa baru dia jadi merah. Jadi tak ada masalah pun cuba harga dia kira dia tak untung banyak lah kalau jual lambat sikit. Gitu je lah. Tak ada kira kalau insya-Allah kalau jual dalam masa 9 sampai 9 suku tu insya-Allah hijau. Gitulah setakat pengalamannya dia tengok gitu. Okey. Kalau lepas 9 suku tu masalah. Jadi sebab tu kalau boleh password tu ingat siap-siap hari tu sipah hari tu tak salah account tak pasal guna account lain. Tak ingat password boleh account tu. Lambat. rugi siap untung tak banyak lah. Patut untung dalam 50%. Kita ingat password tukar akaun habis jadi 40%. Rugi kat 10%. Rugi terlepas untung 10%. Ada rezeki tak apalah. Kira rezeki setakat 40% boleh lah. Mana katanya insya-Allah tak ada masalah lah. Merah tu esok tu tak ada. InsyaAllah. Okey. Okey, clear. Ada lagi nak tanya? Boleh buka mic insya-Allah. Kalau tak ada, kalau ada yang nak check pun boleh ke? Tak ada masalah. Kalau saya nak tanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Okey, macam ni. Actually saya nak tanya kalau macam guna RHB Trade Smart pula macam mana cara dia? Sebab saya first time untuk IPO punya. RHB Trade Smart saya pun tak pernah guna. Boleh tanya. RHB tu lah. Saya pun tak pernah guna kat RHB Trade Smart. Zo tak ada. Zo guna RHB. Zo tak ada sini. Kalau Zo ada boleh. Saya kongsi. Yok guna RHB. Dia sebab tu hari tu bagi Yok guna M+ dia tak berti sebab dia memang tak guna M+, dia guna RHB. Macam tu. Zo tak ada. Dia ada nanti macam ni. Siapa yang tanya tu? Nanti contact saya kat WhatsApp. Saya bagi nombor kawan saya yang memang guna RHB Trade, nanti boleh tanya dia. Okey, boleh. Tapi konsep dia still sama lah. Kena tekan buy, kena tekan sell, tengok itu. Konsep dia sama je, cuma mungkin paparan dia lain lah. Memang lain lah. Dekat akaun portfolio tu kan, tengok kan. Sama je, konsep memang sama. Sebab sistem kalau pakai broker lain pun sama je konsep dia. Dia cuma mungkin dia punya keluar gambar dia lain lah, memang tak sama lah. Features dia lah. Kalau saya tak jelas juga nanti saya bagi kontak kawan saya, tanya dia sebab dia memang guna RHB Trade. Saya memang tak pernah guna RHB Trade. Okay, boleh. Cik Mohami. Terima kasih. Sama-sama. Okay, baik. Okay, selesai Cik Hafiz. Okay, siapa lagi nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Boleh kalau ada siapa-siapa nak tanya, silakan. Ya. Ada nak tanya? Okay, kalau ada siapa boleh tanya, kalau tak ada tanya, boleh komen. Okay. Salam, minta maaf tanya akan ada ulangan ke Zoom ni atau slide ni. InsyaAllah saya akan nanti kami akan adjust sikit balik
YouTube ni insya-Allah, betul video ni, dan kami akan bagilah link YouTube dan slide ni insya-Allah untuk rujukan untuk semua insya-Allah. Jadi kepada yang first timer ni insya-Allah lah kita akan bantulah apa yang boleh supaya dipermudahkan urusan esok insya-Allah. Okey, ada apa-apa lagi? Baik. Kalau rasa esok tu rasa macam takut-takut ke, mungkin boleh tanya dalam grup ataupun nak PM Aiman Amin terus pun tak apa. Ada nombor dia dalam grup sharing sama IPO tu. Boleh. PM terus saya pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah esok pagi saya pun berjuang juga insyaAllah. Jadi kita sama-sama lah bantu. InsyaAllah. Boleh. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Ya. Mana-mana first time ni nak minta motivasi, nak minta nasihat pun boleh juga. Tak ada kot tu. Itulah. Okay, Mi, ada lagi nak cakap? Tak ada. Tak ada dah. Okay. So okay, baik insyaAllah. Okay, baik insyaAllah malam ni apa-apa pun kita boleh simpulkan yang mengatakan bahawa segala-galanya bergantung kepada diri kita. Tamak ke tak tamak ke, itu gaya bahasa kasar orang kata kan. Jadi bergantung kepada diri kita, agar kata apa anggaran kita, tapi yang penting tenang, kekal tenang dan tenang. Begitu. Insya-Allah. Moga-moga kita dapatlah pengalaman pertama yang manis gitu. Kalau tak manis pun bagi pengajaran untuk kita teruskan lagi IPO ni insya-Allah. Okey ya. Ada apa-apa lagi Tuan Amin? Kalau kita end malam ni insya-Allah. InsyaAllah lah untuk yang first time tu tak rugi lah. Kalau dapat IPO tu biasanya pengalaman saya sendiri IPO ada satu IPO tapi bukan rugi, tak untung, balik modal. Mesti di awal rugi RM5 kot. Lepas jual tu dia naik. Tak ada rezeki. Macam mana? Salah waktu tu first time ke, kira baru second time kot. Baru-baru ke macam cuba juga first time. Masa tu second time. Kira rugi RM5. Tak tahannya lepas jual dia naik balik. Tak apa dah, tak ada rezeki. Cuma tapi kebiasaannya itu satu daripada 10 IPO lain semua okey. Semua supaya boleh end jual pukul 9 suku tu insya-Allah memang untung. Pengalamannya macam tu lah. Jadi jangan risau lah. So itu juga. Okey, baik. Jadi tak ada apa daripada saya lah. Jadi semua didoakan semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki insya-Allah ya. Baik. Setakat ini kita tutup majlis lah dengan tasbih kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okey, setakat itu je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama.